Kita teruskan untuk subtopik yang seterusnya, pengamiran dalam kinematik gerakan linear. Okey, seperti yang kita telah belajar sebelum ni, jika tajuk ni melibatkan pembezaan, maka kira semestinya akan ada juga pengamiran, sebab pembezaan dan pengamiran tu adalah songsangan antara satu sama lain lah. So, pembezaan mewakili kecerunan, manakala pengamiran mewakili operasi untuk mencari luas di bawah graf. So, kalau tadi kita belajar, kalau kita ada fungsi S, fungsi sesaran, kalau kita nak cari fungsi hala laju, kita hanyalah mencari pembezaan sahajalah dengan masa. So, ds dt. Jika kita dah ada fungsi hala laju, kita nak cari fungsi pecutan, kita bezakan juga v itu. So, dv dt. So, overall daripada S ke A adalah sebenarnya d2s dt2. So, melibatkan pembezaan lah, operasi pembezaan, sebab definisi bagi hala laju dan pecutan tu adalah kadar perubahan. Okey, bagaimana pula kalau kita ada pecutan? Kita nak cari hala laju. Kita nak reverse balik lah. Sudah semestinya kita akan kamirkan dengan T lah, kamirkan supaya kita dapat balik V. Begitu jugalah kalau kita dah ada V, kita nak kembali semula kepada sesaran, kita kamirkan V itu dengan T. So, dia adalah songsangan daripada pembezaan. So, kita boleh buat dua belah lah, pembezaan dan pengamiran. So, dekat sini kita ada A, fungsi pecutan dengan masa. Kita kamirkan A, kita akan dapat V, fungsi hala laju. Maka fungsi hala laju itu adalah salah satu fungsi dengan masa jugalah. Okey, contoh, suatu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus dan melalui satu titik tetap O dengan hala laju awal. Hala laju awal adalah V0 sama dengan 4. Pecutan zarah itu pada masa T saat melalui O diberi oleh 4 tolak 2T. Okey, A1, hitung hala laju seketika. Hala laju seketika maksudnya kita kena cari V lah, fungsi V. Kalau kita dah ada A, kita hanya kamirkan A sahajalah, integrate A itu. So, 4 tolak 2T dt. So, kamirkan 4T tolak 2T kuasa 2 bahagi 2 tambah C. Okey, 2 dengan 2 kita cancel, kita akan dapat 4T tolak T kuasa 2 tambah C. So, C kita boleh cari bila kita masukkan nilai T0 dan V4. So, 4 kosong tolak 0 kuasa 2 tambah C, maka C kita akan dapat 4 lah. So, kita punya fungsi hala laju kita adalah 4T tolak T kuasa 2 tambah 4. Okey, so kita nak cari hala laju seketika bermaksud pada masa tertentu, masa yang ke-7. Okey, so 4 darab 7 kuasa 2 tambah 4. 4 darab 7, 28. 28 tolak 49 tambah 4, kita akan dapat negatif 17. NS negatif 1. Okey, nombor 2. Hala laju maksimum. Hala laju maksimum bila A kita kosong. Okey, bila pecutan kita kosong, kita akan dapat hala laju maksimum. Okey, kita kena cari T dia lah, masa dia berapa. So, A kita 4 tolak 2T sama dengan 0. 4 sama dengan 2T. T sama dengan 4 bahagi 2, 2 saat. So, kita masukkan 2 saat dalam kita punya fungsi hala laju yang kita cari. So, 4, 2 tolak 2 kuasa 2 tambah 4. Kita akan dapat V max kita 4 darab 2, 8. 8 tolak 4, 4 tambah 4, 8 lah. NS negatif 1. Okey, B. Cari nilai-nilai yang mungkin bagi T dalam saat apabila hala laju seketika zarah itu ialah 7 meter per saat. So, V sama dengan 7. 4T tolak T kuasa 2 tambah 4 sama dengan 7. 4T tolak T kuasa 2 tambah 4 tolak 7, negatif 3 sama dengan 0. Okey, so kita keluarkan negatif. So, yang tinggal T kuasa 2 tolak 4T tambah 3 sama dengan 0.
Lepas tu kita faktorkan lah, selesaikan melalui pemfaktoran. 3, 1, negatif, negatif. So kita akan dapat T sama dengan 1, T sama dengan 3. So kita ada 2 jawapan. Dan dua-dua jawapan diterima sebab positif lah. Okey.